Kalau nak dikatakan dulu tu, boleh dikatakan saya ni sangat sosial lah. Sangat anti dengan Islam. Tapi anti tu tanpa usul periksa. Kenapa anti, kenapa tak suka. Aku akan buktikan yang hikmah tu korang tak akan dapat. Islam tu tak baik seperti yang korang sangkakan. Assalamualaikum sahabat-sahabat. Semalam kita dah cerita tentang haiwan kurban. Tapi siapa sebenarnya yang layak dapat daging kurban ni? Yang ni yang nak cerita ni. Tapi sebelum kita nak tahu siapa yang layak untuk mendapat daging kurban ini, kita perlu tahu dua perkara. Yang pertama, sama ada daging kurban itu daripada kurban wajib ataupun kurban sunat. Apa tu kurban wajib? Kurban wajib ni adalah untuk orang yang bernazar, yang mana seluruh dagingnya termasuk kulit dan juga tanduknya disedekahkan kepada fakir miskin dan diharamkan kepada orang yang berkorban untuk makan ataupun mengambil manfaat untuk kepentingan dirinya sendiri. Kurban sunat apa pula? Kurban sunat ini berbeza dengan kurban wajib, yang mana 1/3 daripadanya bolehlah dimakan oleh orang yang berkorban dan juga keluarganya. 1/3 lagi bolehlah kita sedekahkan kepada fakir miskin, dan 1/3 lagi bolehlah kita hadiahkan kepada rakan-rakan, termasuklah orang yang kaya ataupun jiran-jiran kita. Dan yang paling afdal menurut mazhab Syafi'i adalah kita sedekahkan semua sekali daging kurban tersebut dan hanya dimakan sedikit sahaja untuk mengambil berkat daripada daging kurban tersebut. Dan amalan ini sebenarnya pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan kurban. Banyak pula saya membebel ni kan. Terlebih makan daging kurban gamaknya. Kita jangan buang masa. Jom kita jumpa siapa wanita yang membenci sangat dengan Islam ni. Ayo, jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dai Adam datang lah. Waalaikumsalam. Nazrul. Lah, duduk kat sini ke? Ya, jumpa masuk, jom masuk. Masya Allah. Sahabat lama ni. Masuklah. Boleh Terima kasih. Okey, sila. Sihat? Alhamdulillah sihat. Masya Allah. Dai Adam sihat? Alhamdulillah. So far so good. Rasa macam mimpi pula Dai Adam datang rumah. Ada apa-apa tujuan ke? Ya itulah. Saya pun firstly saya minta maaf sebab saya datang tak inform kan. Tak apa. Nasib baik ada kat rumah. Itulah saya risau juga kalau contoh saya datang tak ada orang habis. Ni semua macam mana kan? Itulah. Okey, sebenarnya tujuan saya datang ni sebab satu saya nak ziarah-ziarah lah kan. Lagipun hari ni dah hari terakhir, hari tasyrik kan. Nak berziarah-ziarah, berkongsi pula pengalaman kita sebagai saudara baru kan. Jadi macam itulah tujuan utama saya datang pada hari ni. Jadi saya minta maaf sekali lagi lah. Tak apa. Okey. Jadi inilah bila sebut tentang nak berkongsi ni, saya nak tanya sikit lah. Mungkin Zulaika boleh ceritakan kepada sahabat-sahabat di luar sana tentang latar belakang dan juga suami sekali. Okey, saya perkenalkan, nama saya Siti Zulaika Chu binti Abdullah dan saya berumur 29 tahun, berasal daripada Lundu, Sarawak dan merupakan anak bongsu daripada 7 orang adik-beradik, dan ini suami saya, Nazrul. Masya Allah. Ya, mungkin suami je boleh perkenalkan diri juga. Okey, baik. Terima kasih Dai Adam. Nama saya Nazrul bin Kamal, berasal daripada kampung Orang Ais Nai Kuning, Shah Alam. Masya Allah. Kampung lah, sekarang dah jadi Bukit Bandar Raya Shah Alam. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat, inilah dia Zulaika yang saya katakan tadi, wanita yang sangat membenci Islam pada mulanya dan akhirnya mencintai Islam. Masya Allah. Okey, jadi mungkin boleh ceritakan juga Zulaika, dalam keluarga dah berapa orang sebenarnya yang dah memeluk agama Islam? Buat masa sekarang ni cuma saya seorang je. Seorang saja. Masya Allah. Jadi
Kita doa-doakan yang lain kita lah. doakan ya. Kita doakan mereka supaya mereka dapat hidayah kan. Amin. Jadi macam suaminya saudara baru juga ke? Tak, memang asli Islam lah. Oh, Dan Masya Allah. mak ayah mentua memang mu'alaf juga lah. Oh, Masya Allah. Terbaik. Okey, baik. Zulaika, mungkin boleh share kepada sahabat-sahabat di luar sana tentang siapa Zulaika yang dulu. Kan sekarang ni kita tengok Masya Allah, tabarakallah kan. Yang dulu tu, Zulaika yang dulu tu macam mana sebenarnya? Okey, kalau nak dikatakan dulu tu boleh dikatakan saya ni sangat sosial lah. Sangat anti dengan Islam. Tapi anti tu tanpa usul periksa. Kenapa anti, kenapa tak suka. Memang boleh dikatakan dulu ni saya kaki minum, suka lepak sana Masya sini. Allah. Memang tak suka buat benda-benda yang berfaedah macam tu. Allah, Masya Allah. Jadi suami sekarang isterinya macam mana? Alhamdulillah, selepas dia memeluk agama Islam, banyak perubahan yang kita boleh nampak lah, daripada mungkin daripada segi aurat tu. Kalau dulu kan jenis yang usia mungkin terdedah sikit, sekarang boleh tengoklah macam mana kan Masya bentuknya. Allah. Sweet pula, bersemut rasa. Okey. Zulaika, sepanjang pengislaman ni kan, ialah mungkin kita ada sejarah kita masing-masing. Ya, betul. Macam mana kita nak memeluk Islam, apa sebab kita nak memeluk Islam dan sebagainya. Jadi macam Zulaika sendiri, macam mana boleh terdetik, okey, saya nak pilih Islam ni. Kenapa Islam dan bukannya yang lain? Okey, boleh dikatakanlah saya memeluk Islam ni disebabkan Ramadan. Masya Allah. Sebab di sini dekat Sarawak memang kita daya adam pun berasal daripada Sabah. Memang saya majoriti dekat sana pergaulan dia macam tak ada ke arah Islam. So kampung saya memang tak ada orang Islam. Dan sekolah saya hanya seorang je pelajar Islam. Dekat situ bila datang ke sini untuk belajar, terdedah dengan Islam, bila tengoknya macam mana mereka solat tarawih, di situ rasa terdetik. Tapi memang masa tu saya pun dicabarlah dengan kawan sekolah saya. Dia kata, buktikan kepada saya kenapa kau benci dengan Islam. Dekat situ saya akan buktikan, aku akan buktikan yang hikmah tu korang tak akan dapat. Islam tu tak baik seperti yang korang sangkakan. Oh, kiranya itu waktu tu memang Zulaika fikir, okey, saya akan buktikan Islam ni sebaliknya sebenarnya. Betul. Bukan yang macam yang korang cakap, oh semua yang indah-indah tentang Islam. Sebab memang dari awal saya dah cakap dah, memang Islam ni tak bagus lah. Memang Islam ni jahat lah. Memang yang buruk-buruk lah. Bila cerita macam ni, saya sebenarnya teringat kisah saya dulu, yang mana saya memeluk Islam pun sebab pengkajian tau. Awal-awal dulu, waktu tu kan saya fikir apa? Saya cakap macam ni, orang Islam ni sembang je, cakap tak serupa bikin dia cakap. Tapi bila buat pengkajian, asalnya pengkajian saya tu saya nak cari kelemahan Islam sebenarnya. Betul-betul. Saya buat pengkajian tu macam okey, perbandingan agama, tapi tujuannya okey, saya nak cari lemah. Mana salah Islam ni kan? Tapi last kita bila dah baca, dah cuba kaji, rupa-rupanya Islam ni dah cukup indah. Orang Islam ni yang membuatkan Islam tu nampak teruk, nampak tak indah kan. Betul. Sedangkan masa tu saya cari Islam, saya datang sini 2008 tau. Saya belajar dekat kolej. Saya peluk Islam 2016. Bayangkan dalam tempoh masa tu saya cari kebenaran macam apa itu Islam. Memang saya kata bila saya tahun pertama, macam tak ada keburukan. Cari lagi tahun kedua macam tak ada keburukan. Dari tahun ke tahun nampak kebaikan dan saya macam buat keputusan pada tahun 2016 untuk peluk Islam. Masya Allah, subhanallah. Jadi suaminya macam mana boleh tiba-tiba kenal dengan si isteri? Baik, kenal dengan si isteri ni di kursus bimbingan asas mu'alaf pada tahun 2016. Maknanya kenalnya selepas dia memeluk agama Islam lah. Iyalah. Sebab peranan saya dekat kursus tu sebagai facilitator. Facilitator. Maknanya membimbing diorang lah. Dalam diam. So pada kursus tu ada 100 orang peserta. Maknanya faci diberi faci masa tu ada 10 orang. 5 lelaki 5 perempuan lah. Dekat situ yang permulaan saya kenal dengan dia lah. Baik. Seterusnya nak tanyalah pada Zulaika, apa pengorbanan yang paling besar yang Zulaika pernah lakukan semata-mata untuk memilih agama Islam ni? Okey, memang sebenarnya saya masuk Islam ni memang
dapat halangan daripada pihak keluarga lah. Dan sampai sekarang saya masih untuk mencari pujuk hati keluarga untuk menerima saya kembali. Di situ saya rasa pengorbanan saya terbesar adalah macam saya bermulanya adalah keluarga, saya tinggal dengan keluarga angkat. Lepas tu bila berumur belasan tahun saya diambil oleh keluarga kandung balik. Dekat situ saya nak pikat hati keluarga kandung balik. Tapi bila terjadi yang macam ni, ibarat saya dah melukakan hati mereka balik. Dan benda tu mereka sangat kecewa dengan saya lah. Itu saya rasa pengorbanan saya. Saya kata semata-mata Islam tak apalah. Buat kali keduanya saya melukakan hati diorang. Allah. Sebenarnya istilahnya bukanlah melukakan hati kan. Dari sudut kita cuba yang terbaik juga. Kita tak ada istilah nak berpisah, putuskan silaturahim dengan keluarga, kan? Kita tetap berkeluarga, masya-Allah. Okey, jadi sebelum tu sebenarnya ni Zulaikha dan suami saya kan, sebelum tadi waktu saya datang, nampak tak ni? Saya ada bawa mangkuk tingkat, saya ada bawa flask, kan? Nampak. Saya sebenarnya lapar ni sebenarnya. Tapi tadi saya fikir okey tak apa, share dulu. Tapi saya rasa sekarang ni dah tak boleh tahan dan lapar dia ni. Cuma sebelum tu saya nak pinjam mangkuk, pinggan, sudu, cawan. Boleh. Kejap ya. Okey. Untuk makluman sahabat-sahabat di luar sana, si suami ni, Nasrul, sebenarnya adalah sahabat lama saya. Dulu belajar sama-sama di College University Islam Antarabangsa Selangor. Dan akhirnya setelah beberapa tahun barulah dapat jumpa. Dah berapa tahun dah? Saya tak pasti ya. Itulah, lama sangat ni. Dah tak ingat dah. Daripada bujang, daripada kurang berisi sampai dah kahwin. Saya juga yang tak berubah-ubah. Daripada pendek kepada pendek. Tak ada perubahan. Okey, jom kita lihat apa yang ada di sini. Yang pertama kita ada apa? Mi goreng seafood. Nampak? Nampak sedap. Semur bak. Bukan nampak je, saya rasa memang sedap ni. Okey. Pulut panggang. Sedap ni. Okey. Alright, yang ketiga kita ada apa? Kita ada donat. Allah. Dan seterusnya kita ada cok peneram. Tapi hari ni baru setahun nama dia tau. Oh ya ke? Setahun makan je selama. Okey. Saya ingatkan saya seorang je yang dulu tak tahu nama dia. Okey. Jom makan-makan. Kita rasa dulu. Zulaikha bolehlah ambil. Ni tuangkan kat suami ni. Nasrul dari tadi tengok macam terima kasih. Okey, saya nak rasa ni dulu. Yang lain mungkin boleh rasa lagi ni. Ada pulut panggang. Nak rasa yang ni lah. Sila. Sedap. Okay, Zulaikha boleh rasa dulu mi-nya macam mana. Saya pun terfikir-fikir macam mana rasa. Okay, semua tengok Zulaikha. Nas, boleh cuba ni? Sedap. Sedap. Try lah. Okay, jadi Zulaikha, sebelum ni kita selalu dengar orang cakap apa? Orang cakap macam ni. Dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Ya, betul tak? Jadi secara ringkasnya, sebenarnya rezeki kita ni kita harus untuk kongsi dengan orang lain. Contohnya macam makanan hari ni, saya kongsi dengan Zulaikha dan juga suami. Alhamdulillah. Kan? Jadi kepada sahabat di luar sana, tunaikanlah zakat anda untuk kongsi rezeki bersama orang lain. Contohnya asnaf-asnaf yang memerlukan. Nampak? Kita kena kongsi rezeki kita ni. Baik. Rezeki ni kadang-kadang Allah turunkan terus kepada hamba-Nya. Tapi kadang-kadang juga Allah akan turunkan rezeki tu melalui orang lain. Ini yang kita katakan dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Hashtag bantu kami, bantu asnaf. Ya. Wang zakat anda insya-Allah dimanfaatkan sepenuhnya oleh asnaf di negeri ini, insya-Allah. Okey, terus makan. Rasa lagi ni, belum rasa lagi. Zulaikha lah kot yang suka rasa-rasa ni. Boleh paskan yang tu tak? Saya rasa dari tadi saya duk pandang je donat ni kan. Tapi saya rasa saya kena potong. Macam ni saya nak potong ni. Suami saya ni memang kuat makan sikit. Tapi dia agak pemalu lah. Memang dah kena sebelum ni lah kan. Yelah tu. Sedap. Rasa dia dia punya manis, dia punya empuk secukup rasa. Okey.
Zulaika, suami, semua ni sebenarnya disediakan oleh asnaf kita sendiri. Siapa namanya? Namanya Zulkifli bin Abdul Wahab. Beliau ni sebenarnya dah menerima bantuan zakat selama 10 tahun, alhamdulillah. Dan menerima, antara bantuan yang diterima adalah bantuan kewangan bulanan dan bantuan makanan bulanan. Dan hasilnya nampak, maksudnya memang wang zakat itu dimanfaatkan sebaik-baiknya, ya, sepenuhnya. Dan siapa-siapa di luar sana yang nak rasa makanan ni, jangan risau, memang sedap. Bolehlah kontak nombor yang tertera di skrin, insya-Allah. Sedap. Nampak Zulaika membagi feedback yang sangat-sangat positif. Okey, Zulaika nak tanya lagi kan? Banyak sebenarnya nak tanya ni. Apa antara kemanisan yang dirasai sepanjang memeluk agama Islam ni? Okey, bagi saya sendirilah, saya lebih kepada tenang selepas saya masuk Islam, dan pada tahun lepas rasanya saya telah mengikuti pertandingan mahrajan antara negeri, dan alhamdulillah saya dapat nombor 3. Itu macam, saya rasa macam gembira sangatlah. Saya boleh buktikan yang saya pun boleh. Ya, betul. Memang Zulaika memang boleh. So untuk mahrajan tu, siapa yang banyak bagi dorongan dan juga melatih? Masa tu saya dah kenal suami, tapi dia adalah membantu juga. Dan pada masa yang sama pihak-pihak zakat ada membantu saya siang malam, macam Ustazah Baizura sentiasa train, dan ada lagi lah Ustazah kelas saya. Masya-Allah. Suaminya tolong macam mana? Dia sediakan teks. Wow, ini ceritanya. Okey. Baik. Jadi difahamkan dalam pertandingan tu dapat nombor 3. Ya. Bukan mudah nak dapat nombor 3 tu, nak cakapnya. Yang perasaannya gemuruh, ya Allah. Dengan perasaan gemuruh lagi, dengan apa, macam-macam negeri kan, wakil setiap negeri, orangnya hebat-hebat kan, masya-Allah. Okey, seterusnya nak tanya jugalah. Sekarang ni kita tengok penampilan Zulaika yang masya-Allah kan, suami pun terpikat tengok kan penampilan sekarang ni. Apa beza Zulaika yang dulu dengan Zulaika yang sekarang? Okey, kalau macam dulu tu, saya dah kata tadi, ayah saya merupakan orang Chinese. Mak saya Bidayu. So, kehidupan kami mau kepada Chinese. So, kita tahu kalau Chinese tu penampilannya macam mana. Ya, faham. Memang agak seksi lah. Memang bukan seksi pun, memang tak cukup kain lah ibaratnya. Ibarat macam tak cukup kain. Saya adalah orang itu. Saya adalah orang itu. Dan cara pergaulan saya pun sangat bebas. Dan kalau dulu ada masalah aja, tak nak fikir banyak masalah, tak nak fikir macam nak settle, minum arak. Release tension. Macam tu. Macam tu lah. Astagfirullah. Tak, tu dulu kan, dulu. Jadi itulah maksudnya perbezaan Zulaika yang dulu dan juga sekarang, masya-Allah. Perubahan yang sangat-sangat baik. Kita mendoakan sampai ke akhirat lah. Insya-Allah, amin, masya-Allah. Okey, baik. Macam mana penerimaan, mungkin tadi ada kongsikan sikit tentang penerimaan keluarga, atau mungkin ada cerita yang lain lagi yang mungkin memberi kesan pada Zulaika, penerimaan keluarga, sahabat-sahabat dan juga masyarakat sekeliling bila Zulaika memeluk agama Islam. Okey, memang dari awal tadi saya dah katakan yang family saya adalah masalah utama bagi saya, dan memang betul lah sampai sekarang masih lagi dalam proses untuk berdamai. Lepas tu yang saya agak terkilan bila saya masuk Islam, saya tak pernah terfikir pun yang merupakan cabaran saya adalah orang Islam sendiri. Orang Islam sendiri bila kita berpenampilan macam ni, mereka seolah-olah macam menghina, macam memperlekehkan. Sepatutnya sesama Islam ni kita support lah kan. Saya rasa macam, aku tak sangka rupanya yang hal cabaran aku ni adalah orang Islam sendiri. Kenapa kena macam, kalau orang lain tu, orang yang bukan agama Islam tu, kita boleh fikir logik lah. Saat mereka belum mengetahui Islam tu macam mana. Cabaran saya lah macam tu. Jadi ini yang kita katakan, agama tu sendiri bukan dinilai pada nama ataupun pada Islamnya seseorang tu, tapi sebagaimana dia mengamalkan apa yang disuruh oleh agamanya. Jadi mungkin Zulaika, kalau sekarang lah family kan ada masalah dengan family. Kalau family tu ada di depan mata sekarang kan, apa antara mungkin ucapan yang Zulaika nak sampaikan pada mereka? Mak, saya still anak. Mak, abang, kakak, saya still adik-adik korang.
saya mengharapkan walaupun saya dah masuk Islam, hubungan kita tak akan terputus begitu sahaja. Masya Allah, ya betul. Tapi tak apa, suami sangat membantu kan? Alhamdulillah, keluarga suami menerima saya seadanya. Macam sebelum ni saya tak sangka lah yang saya mendapat sokongan yang sangat kuat daripada pihak suami, sebab memang keluarga suami memang sentiasa bagi sokongan lah dari dia, sebab mak ayah mentua kan mualaf dan mereka sangat memahami lah situasi mualaf. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, ni semua perancangan Allah sangat indah kan. Apa yang dikatakan, kita merancang dengan cita-cita, tapi Allah merancang dengan cinta. Okey, baik. Seterusnya, nak tanya juga, apa hala tuju Zulaikha lepas ni? Nak plan apa ni? Sebenarnya selepas kahwin ni macam nak plan tu agak berat sikit lah, sebab still mengatur masa lagi. Tapi perancangan saya cuba untuk nak sambung belajar sebenarnya. Oh, sambung belajar. Nak sambung belajar macam tak nak lah macam sia-sia kan. Saya nak macam nak tahu lebih dalam pasal Islam. Masya Allah. Macam tu lah. Tapi Alhamdulillah suami pun macam bagi sokongan moral kami. Oh, kan Bi, nampaklah sweet, bersemut rasa. Alah, mana semut. Okey. Sambung belajar kat Mesir? Tak ada. Tiba pula kan. Mana nak sambung tu? Saya tak kisah dekat mana-mana pun, tapi sekarang ni still mencari masa lah. Tapi kita cuma merancang. Itu perancangan saya lah masa sekarang lah. Alhamdulillah. Okey, jadi Zulaikha mungkin boleh beri kata-kata nasihat atau sokongan moral ataupun apa-apalah yang baik-baik kepada sahabat kita di luar sana. Okey, nasihat saya khususnya kepada mualaf bakal mualaf, janganlah pernah berputus asa dalam pemelukan agama Islam, dalam mencari apa itu Islam, sebab setiap ujian tu ada hikmah dan pastinya benda ni jadi sebab Allah sayang. Ya, betul. Allah, so sweet. Okey, Encik Suami juga sebagai Fesi ataupun yang banyak membantu saudara-saudara baru untuk belajar agama, mungkin ada nasihat kepada mereka di luar sana. Baik, ni bukan nasihat lah, tapi untuk sesama kita peringatkan untuk diri kita, khususnya kepada diri saya sendiri dan umum kepada anda semualah yang baru memulai agama Islam. Apa yang saya nak katakan adalah yang penting, sebagaimana yang pernah saya dapat nasihat daripada Ustaz Fauzi Siva, dia adalah kira macam tuan guru saya. Dia apa yang dia pesan ialah belajar dan terus belajar. Apabila jumpa dia, itu adalah ungkapan yang tak pernah lekang dari mulut dia lah. Dia selalu cakap, dia pesan belajar dan tetap belajar. Apa yang dia maksudkan adalah apabila kita terus belajar, kita akan memahami apa itu Islam yang sebenar. Dekat situ kita boleh nampak setiap dugaan itu kita dapat laluinya dengan lebih baik. Dengan apa yang kita belajar, apa yang kita faham tentang Islam itu sendiri. Sebagaimana qada Allah itu Allah yang tentukan. Jadi kita faham. Jadi kita mudah untuk menerimanya. Masya Allah. Jadi pun ujian untuk para mu'alaf ni besar. Kan? Kita nampak ada yang dibuang keluarga, ada yang diancam bunuh sebagainya. Itu adalah cabaran yang terbesar untuk mereka. Apa yang saya dapat cakap, selepas masuk Islam, terus belajar untuk kita faham Islam dan kuatkan diri kita, tabahkan diri kita lah. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat, demikianlah kisah daripada Zulaikha yang mana asalnya membenci Islam dan sekarang ni cintanya membuak-buak berbunga-bunga untuk Islam, agama tercinta. Itulah yang kita katakan, kita tak kenal maka tak cinta, kan? Jadi untuk kita memahami Islam itu sendiri, kita kena tahu, kita kena faham dan kita cuba menyelami agama tersebut, insya-Allah. Terus makan, terus. Silakan. Sedap. Alhamdulillah dah settle. InsyaAllah, terima kasih ya. Nanti jumpa lagi you guys. Okey. InsyaAllah. Hati-hati bawa basikal tu. Ya, itulah tu. Basikal pun tinggi kan. Okey, gerak dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. InsyaAllah. Diam tak diam, kita sebenarnya mau masuk episod kelima sudah ni. Dan merupakan episod terakhir esok. Esok kita mau jumpa siapa? Dengar cerita dia orang Sabah juga orang kampung nih. Siapa?
Kita tunggu esok waktu yang sama. Sebelum tu, jom solat dulu. Ibu dan ayah saya tidak dapat menerima lah. Siap dia ubud lagi, dia kata, oh kalau kau masuk Islam, saya tidak mau mengaku anak. Allah. Mungkin kita tak macam ustaz, tapi kita cuba contohkan akhlak yang baik. Contoh, walaupun kita berlainan agama, hubungan kekeluargaan itu tidak terputus.